Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk bab yang ketiga, marilah sama-sama kita baca dengan umur kita Al-Fatihah bagi anda Muslim bertafakur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab 3, cabaran komunikasi penyiaran dalam Islam, konsep hubungan sesama manusia, persaudaraan. Okey, apa itu persaudaraan? Iaitu berasal daripada perkataan ukhuwah ataupun yang bermaksud dalam bahasa Melayu adalah persaudaraan. Ianya berasal daripada perkataan Arab iaitu akun. Akun yang bermaksud saudara, kawan, teman atau sahabat. Menurut Tajul Arifin 2014, cukuplah untuk kita simpulkan bahawa ukhuwah itu merangkumi perasaan kasih sayang dan cinta di antara sesama umat Islam. Dari situ wujudlah rasa untuk saling membantu, saling menasihati, saling memperingati dan hadirnya sikap betul ansur serta saling bermaafan antara sesama saudara. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kerana itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Surah Hujurat ayat 10. Betapa eratnya saudara memegang tangan dapat merasai persaudaraan. Begitu juga seorang ayah memimpin anaknya berjalan. Kita dapat lihat begitu indah sekali persaudaraan. Okey. Kita sambung lagi, iaitu konsep persaudaraan. Persaudaraan menerusi kelahiran merujuk orang yang sama-sama berkongsi ayah dan ibu, iaitu saudara kandung. Saudara juga boleh terjadi apabila salah seorang daripada kedua-dua ibu bapa itu dipanggil saudara tiri sebelah ayah atau sebelah ibu. Tajuk Arifin 2014, cukuplah untuk kita simpulkan bahawa ukhuwah itu merangkumi perasaan kasih sayang dan cinta di antara sesama umat Islam. Menurut Mahmud Muhammad Babili 2002, saudara juga boleh terjadi menerusi penyusuan yang kita kenali sebagai saudara susuan. Daripada kesan hubungan ini lahirlah perkataan saudaraku atau wahai saudaraku apabila mereka memanggil orang yang mereka tidak kenali. Persaudaraan menerusi akidah pula ialah persaudaraan atas perkongsian akidah. Hubungan sebegini disebut sebagai saudara seagama atau saudara di sisi Tuhan. Mahmud Muhammad Babili 2002, persaudaraan sebegini merupakan persaudaraan keimanan. Islam telah membezakan antara persaudaraan keimanan ini dan persaudaraan darah selain meninggikan darjat persaudaraan keimanan. Ketinggian darjat yang dianugerahkan itu disebabkan oleh persaudaraan yang terbentuk daripada unsur-unsur rohaniah yang keakrabannya sukar ditandingi oleh persaudaraan darah. Persaudaraan melalui akidah ialah tindakan Rasulullah SAW mempersaudarakan dua golongan, iaitu antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Persaudaraan iman antara dua golongan ini telah mendorong sesetengah orang dalam kalangan kaum ansar untuk menawarkan kepada saudaranya daripada kaum muhajirin perkongsian hartanya supaya saudara memilih salah seorang daripada dua orang isterinya supaya boleh diceraikan oleh si Ansar dan kemudian yang dikahwini oleh saudaranya si muhajirin itu setelah habis tempoh iddah perempuan itu. Hal ini dilakukan tanpa berasa kesal atau teragak-agak kerana tawaran yang jujur ini tercetus daripada kerelaan hatinya sendiri. Merealisasikan konsep persaudaraan dalam Islam. Kasih sayang dan benci hanya kerana Allah. Tangan yang memegang itu adalah si ayah dan si ibu.
Persaudaraan melalui akidah ialah tindakan Rasulullah SAW mempersaudarakan dua golongan, iaitu antara golongan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Menurut Hamka 2002, persahabatan dan persaudaraan bukanlah semata-mata berseronok ketika berkumpul, saling berbelanja di kedai kopi dan sebagainya, kerana mereka yang jahil juga berbuat demikian sesama rakan atau saudara mereka. Hubungan erat antara satu jiwa dengan jiwa yang lain sehingga dapat menenangkan dan mendamaikan hati antara mereka. Saling berpesan dan nasihat dan menasihati demi kebaikan dan kebenaran. Allah SWT juga tidak menyukai orang yang mendedahkan keburukan, yakni keaiban orang lain, melainkan jika ia dizalimi. Mengutamakan orang lain. Lihatlah bagaimana seorang doktor mengutamakan pesakitnya yang sedang sakit. Tindakan mengutamakan orang lain hanya berlaku dengan kerelaan hati, iaitu ikhlas. Seseorang itu mencintai orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Hal ini merupakan tahap kerjasama yang tinggi kerana kerjasama sebegitu wujud menerusi sifat saling membantu antara satu sama lain. Mengutamakan orang lain merupakan martabat yang sangat tinggi kerana mereka yang memiliki sifat ini sanggup untuk menyerahkan apa sahaja yang dimiliki oleh diri dan keluarganya untuk diberikan kepada orang lain demi mencari keredaan Allah SWT tanpa mengharapkan balasan bagi amalannya. Menurut Tajul Arifin 2014, mengutamakan orang lain iaitu isar menduduki hierarki yang tertinggi dalam peringkat ukhuwah. Seterusnya, sikap berlapang dada dengan apa yang dikecapi atau dilakukan oleh saudara atau sahabat kita akan menghapuskan sikap ego, hasad dengki dan suka menang semua perkara serta sensitif, mudah tersinggung tentang masalah atau perkara kecil. Aku berjalan pada hari berlakunya peperangan Yarmouk bagi mencari sepupuku. Bersama aku terdapat sedikit air. Aku berkata kepada diri aku sendiri, sekiranya sepupuku masih hidup, aku akan memberikannya minum. Tak kala aku bertemu dengannya, aku berkata kepadanya, boleh aku memberikan engkau minum? Lalu dia mengangguk tanda mahu. Pada masa itu juga terdapat seorang lelaki yang bersuara, tak menunjukkan tanda dahaga. Sepupuku terus menunjukkan jarinya kepada orang itu supaya aku memberi minum kepada orang tersebut. Sedangkan sepupuku sendiri belum lagi minum. Orang itu ialah Hisham bin Al-As. Aku berkata kepadanya, boleh aku beri kamu minum? Dia pun mengangguk menunjukkan dia mahu minum. Belum sempat aku memberinya minum, dia mendengar seorang lain yang bersuara, Hisham serta-merta menunjukkan aku kepada orang itu. Malangnya orang itu sudah mati ketika aku sampai kepadanya. Aku kembali semula kepada Hisham. Aku dapati dia juga sudah mati. Aku kembali kepada sepupuku untuk memberinya minum. Aku dapati dia juga sudah mati. Seorang pun antara mereka tidak sempat minum kerana sifat mereka yang mementingkan diri orang lain. Sumber As-Said Majid Fatahi 1993. Bekerjasama. Lihatlah gambar ini bagaimana organisasi dapat dihidupkan dengan adanya kerjasama dalam kumpulan, kerjasama dalam organisasi, kerjasama dalam pengajian, kerjasama dalam latihan dan sebagainya. Lihatlah. Di sini kita dapat lihat bagaimana peristiwa terbaik untuk menjelaskan tentang kerjasama antara umat Islam ialah peristiwa Perang Uhud. Rasulullah SAW telah memutuskan supaya bertahan di dalam kota Madinah. Namun, suara majoriti memutuskan supaya bertahan di luar kota Madinah. Rasulullah SAW telah melaksanakan keputusan tersebut walaupun bertentangan dengan keputusan baginda sendiri. Kerjasama dalam pasukan harus bertitik tolak daripada perencanaan yang rapi. Kerjasama berpasukan ini perlu disertai tawakal kepada Allah SWT. Semangat kerjasama berpasukan ini lahir apabila sifat cinta dalam diri seseorang Muslim yang mendorongnya untuk memberikan bantuan kepada saudaranya demi mencari keredaan Allah SWT.
Sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar. Perasaan belas kasihan. Lihatlah bagaimana si jari ayah memegang si jari anaknya. Tajul Arifin 2014. Kehidupan di dunia ini perlu mempunyai perasaan belas kasihan sesama makhluk. Perasaan sungguh bertimbang rasa dan hibah terhadap seseorang yang malang. Sifat ini menjadikan umat Islam yang berjaya. Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi dan saling bersimpati bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggotanya merasa sakit, maka seluruh tubuh turut merasakannya dengan berjaga dan berasa demam. Hadis riwayat Muslim. Saling menasihati. Lihatlah bagaimana seorang kaunselor memberi nasihat kepada audiennya, kliennya. Adab ketika memberi nasihat. Yang pertama, niat yang baik, memberikan nasihat tanpa diminta, memberikan nasihat dengan cara yang baik, memberikan nasihat secara umum dalam urusan agama dan dunia, merahsiakan nasihat secara tertutup. Majid Fatahi 1993. Seseorang yang menerima nasihat perlu menerimanya dengan penuh kesyukuran. Kerana diri seseorang itu tidak dapat melihat kesalahan yang dilakukannya. Melainkan saudara seagama yang akan memberikan peringatan serta nasihat yang dengan penuh keikhlasan supaya sikap yang buruk akan dapat diubah segera. Syekh Taha Afifi 1993. Nasihat merupakan satu tanggungjawab kamu ke atas saudara Muslim kamu yang lain. Setiap orang Islam wajib memberikan nasihat dengan penuh keikhlasan dan kejujuran apabila saudara kamu meminta daripada kamu suatu pandangan yang baik berkenaan sesuatu yang ingin dilakukan. Ingin menjadikannya sebagai suatu panduan seperti perkahwinan, pelayaran atau hal-hal yang bersangkutan dengan perniagaan. Etika dalam memberikan nasihat. Memberi nasihat dengan kata-kata yang lembut. Memberi nasihat dengan ikhlas. Merahsiakan nasihat pada tempat yang harus dirahsiakan. Melaksanakan nasihat itu terlebih dahulu sebelum menasihati orang lain. Bersikap sabar ketika memberikan nasihat.